Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'. Kasih kepada yang berhormat Timbalan Ini Petua, yang berhormat Besar Perak, yang berhormat Bangkang, ahli-ahli yang berhormat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat pengarah-pengarah jabatan, agensi, atau jabatan yang hadir pada hari ini, rakan-rakan anggota pentadbiran kerajaan negeri, rakan-rakan pengamal media yang turut bersama dengan kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, saya dengan penuh takzim dan rasa hormat merafakkan sembah dan setinggi ucapan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, sempena sambutan ulang tahun keputeraan baginda tahun 2022 ini. Dirgahayu tuanku. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Kota Tampan yang telah dilantik sebagai Menteri Besar Perak yang ke-15. Itu juga ucapan tahniah kepada Datuk Speaker yang telah dilantik semula sebagai Yang Dipertua Dewan Negeri Perak. Dan tidak selupakan kepada YB Timbalan Speaker. Semulakan ucapan perbahasan Belanjawan Negeri Perak 2023 ini dengan firman Allah Ta'ala pada surah Al-Baqarah pada ayat ke-261 yang bermaksud, bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah Maha Luas kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Yang hormat Timbalan Yang Dipertua, InsyaAllah saya akan menyentuh 5 subtopik utama dengan merujuk kepada Belanjawan Negeri Perak tahun 2023 ini, yang mana ianya sangat berkait rapat tentang kepentingan dan keperluan semasa rakyat, khususnya di Don Manjoy dan umumnya di negeri Perak Darul Rizwan. Subtopik pertama iaitu kewangan dan kos sara hidup. Mengambil peluang ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota penjawat awam negeri dan persekutuan yang telah memberikan komitmen sebaik mungkin dalam membangunkan negeri Perak, khususnya dari sudut idea, masa dan tenaga tuan-tuan ke arah penghasilan Belanjawan Negeri Perak tahun 2023 ini. Mengambil maklum tentang pelbagai agenda kebajikan yang telah dilaksanakan selama ini di bawah pentadbiran kerajaan negeri, khususnya berkaitan agihan peruntukan kewangan dan pembangunan yang disediakan kepada seluruh adun yang diberikan secara saksama kepada semua wakil rakyat adalah sangat-sangat kami hargai. Lebih-lebih lagi, saya selaku wakil rakyat di Don Manjoy yang mempunyai pengundi paling ramai dalam negeri Perak, iaitu 86,266 orang rujukan daftar pemilih SPR PRU15, dan terbanyak bilangan penduduknya mencecah 145,492 orang rujukan banci penduduk dan perumahan tahun 2020, dan sudah tentu lebih tinggi ketika ini. Malah di dalam Don Manjoy adanya gugusan Manjoy yang merupakan kawasan perkampungan Melayu yang terbesar di Malaysia terletak dalam Don Manjoy ini. Dan di dalam Don Manjoy juga terdapat zon Klebang, zon Meru, zon Cepor dan zon Cemor, yang semuanya ini mempunyai kepadatan kampung-kampung dan taman-taman di dalam zon masing-masing. Saya yakin tuan-tuan perempuan dalam dewan ini juga ramai yang tinggal dalam Don Manjoy. Ada tinggal di Meru, ada tinggal di Kelebang, ada tinggal di Cemor, di Cepor, bahkan dalam kampung Manjoy sendiri. Justru saya merayu agar kawasan-kawasan yang mempunyai kepadatan dan ramai penduduk seperti Don Manjoy ini diberi perhatian dan peruntukan yang sewajarnya oleh pihak kerajaan negeri. Manjoy mengharapkan program kad Perak Sejahtera, program bantuan kotak makanan, program kad makanan, program kad kesihatan, sumbangan takaful tabaruk khairat kematian, dan segala program
kebajikan rakyat yang ada diharapkan dapat diagihkan dan diberikan melalui pusat khidmat adun kerajaan dan pembangkang secara saksama, termasuklah permohonan penggunaan Dewan Orang Ramai oleh adun-adun pembangkang dapat diberikan dengan baik kepada kami. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang melepaskan kesusahan seseorang hambanya di atas muka bumi ini, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di yaumul akhirah kelak. Hadis riwayat Muslim. Yang berhormat, timbalan yang dipetua. Kedua, manjur sejahtera. Penantian rakyat Dua Manjur semuanya terarah kepada penaik tarafan dan pembangunan semula. Klinik kesihatan manjur yang kini memasuki episod baru dan sangat memerlukan perhatian lebih agar dapat disiapkan sesegera mungkin untuk manfaat rakyat keseluruhannya. Sudah tentu kepadatan penduduk di gugusan Manjur ketika ini memerlukan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan dapat memenuhi nisbah yang disarankan oleh WHO. Sekurang-kurangnya seorang anggota kesihatan terdiri daripada doktor dan jururawat terlatih bagi setiap 225 penduduk diperlukan. Manjur ingin bertanya, apakah ada masalah-masalah tertentu yang menyebabkan kelewatan untuk klinik Manjur ini disiapkan? Untuk makluman semua, klinik kesihatan Manjur ini telah dibangunkan seawal 1971 lagi, di mana komposisi penduduknya adalah di kalangan peniaga, penjawat awam dan pelbagai. Klinik ini juga merupakan salah satu klinik di bawah naungan pejabat kesihatan daerah Kinta Perak. Saya sebutkan antara isu berbangkit berkaitan dengan klinik ini, tahun mula operasi 1971. Tahun berpindah ke bangunan sementara di Dewan Serbaguna Kampung Manjur tahun 2015. Orang kampung ataupun orang Manjur tak boleh guna dewan ini. Padahal boleh digunakan untuk kegunaan orang ramai, penduduk kedara, tapi tak boleh buat kerana digunakan untuk kita adakan klinik sementara. Tahun pecah tanah, penambahbaikan tapak klinik lama pada tahun 2018. Saya kira-kira daripada 2018 sampai ke hari ini dah beberapa kali pecah tanah dibuat. Namun hingga hari ini masih belum selesai. Jumlah kadar sewaan RM3,000 sebulan. Ruang menunggu yang kurang selesa kerana ruang tersebut berada di bawah. Kemah di luar pesakit semakin bertambah hari demi hari. Bumbung dewan klinik telah bocor dan air masuk melaluinya ketika hujan. Kursi tidak mencukupi. Sistem kumbahan akibat kerosakan saluran tandas yang tidak diselenggara dengan baik menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Simpanan ubat terjejas akibat voltan bekalan elektrik yang tidak mencukupi. Elektrik yang tidak dibekalkan dengan sempurna boleh menyebabkan stok simpanan ubat terjejas. Berlakunya litar pintas yang menyebabkan gangguan saluran elektrik. Tuan-tuan, ini adalah isu penting yang sangat penting kepada orang Manjur yang perlu diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Bahkan doktor, pembantu perubatan dan staf yang tidak mencukupi untuk memberi perkhidmatan yang baik kepada masyarakat. Seterusnya penaik tarafan Balai Polis Manjur juga perlu diberi perhatian serius kerana perkara ini sudah diperjuangkan sekian lama, memandangkan ketika ini Balai Polis Manjur hanya beroperasi di sebuah bangunan rumah sewa yang sangat kecil. Difahamkan tapak baru untuk Balai Polis Manjur ini sudah dikenal pasti dan memerlukan tindakan proaktif berikutnya. Balai Polis Manjur kini beroperasi menggunakan bangunan yang disewa di Kampung Tengku Husin. Bangunan ini disewa dengan bayaran sebanyak RM1,800 sebulan. Dimaklumkan tapak ini telah disewa sejak 2006 lagi. Bayangkan hingga sekarang 16 tahun Balai Polis Manjur masih menyewa bangunan dalam Kampung Manjur ini. Tuan-tuan sekalian, isu berbangkit. Mula operasi Balai Polis Manjur 2006. Sewa RM1,800 sebulan. Bumbung bocor kerana keadaan rumah yang agak lama. Membiarkan anak-anak di bangunan. Tiada bilik persalinan yang sempurna untuk anggota kita. Ruang solat yang terhad. Tempat meletak kenderaan polis yang sangat sempit. Jumlah anggota semasa 18 anggota dan seorang kerani. Kekurangan tenaga anggota dengan kepadatan penduduk yang dianggarkan 48,000 orang di dalam gugusan Manjur. Shift anggota tidak menentu dan mengakibatkan tidak mencukupi untuk melakukan rondaan secara berkala. Tuan-tuan, perkara ini sangat-sangat diambil perhatian oleh kami di gugusan Manjur dan juga di Dun Manjur. Ini amat membimbangkan bagi keselamatan penduduk kerana anggota yang ada tidak mampu untuk melaksanakan rutin keselamatan secara berkala dengan baik akibat kerana fasiliti semasa yang kurang memuaskan. Manjur ingin bertanya, apakah status cadangan tapak pembangunan yang baru
dan sejauh manakah perkara itu berjalan demi kebajikan anggota dan penduduk setempat. Saya sangat berharap agar Balai Polis Manjoy yang mengikut ciri-ciri piawaian sebuah bangunan balai polis yang sempurna dapat diwujudkan di gugusan Manjoy ini. Juga cadangan milik taraf Pasar Manjoy dan tapak gerai niaga Manjoy untuk dibangunkan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat wajar dipertimbangkan dan dimulakan agar lebih menarik dan selesa. Secara tidak langsung akan membantu mengembangkan ekonomi masyarakat setempat serta akan memberi peluang kepada pengguna dan peniaga. Antara usaha yang boleh dikembangkan ialah tuan-tuan sekalian, Pasar Manjoy. Saya mencadangkan supaya usaha milik taraf Pasar Manjoy ini dapat dilaksanakan dengan sesegera mungkin bagi menjadi satu tempat aktiviti penjanaan ekonomi kepada peniaga dan kemudahan buat penduduk yang hadir membeli barangan basah di situ. Membedakan prasarana di Pasar Manjoy ini menambah baik persekitaran agar lebih selamat dan dapat menarik minat pengunjung untuk hadir, mewujudkan satu hak perniagaan khusus kepada penduduk tempatan yang ingin berniaga. Untuk tapak gerai niaga Manjoy pula, mengharapkan agar tapak gerai niaga Manjoy secara berpusat yang ingin dibangunkan di kawasan bawah tali api Manjoy ini dapat diusahakan dengan segera bagi menjamin keselesaan peniaga dan penduduk. Selain itu, ia juga boleh menjadi tarikan pelancong luar untuk datang ke gugusan Manjoy, kampung Melayu terbesar di Malaysia ini. Perlu mewujudkan satu perjanjian yang kukuh di antara peniaga dan pihak PBT agar peniaga sentiasa menjalankan aktiviti ekonomi di tapak yang telah diberikan. PBT meningkatkan promosi gerai niaga, membantu orang Manjoy sebagai contoh menambah signboard dan sebaran di sosial media. Sementara itu, projek Tebatan Manjoy, projek Tebatan Banjir Manjoy. Dalam dua Manjoy mesti menjadi keutamaan pelan pembangunan kawasan bandar dan pinggir bandar, khususnya melibatkan beberapa kawasan dalam Dun Manjoy. Ianya perlu disegerakan agar rakyat tidak berdepan dengan situasi bencana yang berulang-ulang. Berkebetulan ketika ini, negeri dan negara kita sering berdepan dengan musibah bencana, lebih-lebih lagi apabila tiba musim tengkujuh. Antaranya melibatkan pemeliharaan Sungai Pari di Kampung Tugu Husin, Jalan Tok Ketua Manjoy, Sungai Tapah, begitu jugalah dengan Sungai Cepor, Sungai Pari, Kampung Seri Kelbang dan juga Sungai Kelebang. Tempat-tempat tersebut ini tempat-tempat yang sering dilanda banjir kilat dan sering berlaku banjir yang kadang-kadang membimbangkan kita, bahkan baru ini berlaku banyak peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan kita di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Berhormat timbalan yang dipertua, ketiga berkaitan dengan anak muda dan belia. Pemilikan rumah pertama di kalangan anak muda dan belia seringkali menjadi perhatian. Malah pelbagai inisiatif dan skim diperkenalkan pihak kerajaan sebelum ini. Namun pelaksanaannya belum ditambah baik bagi membolehkan peluang lebih terbuka kepada anak muda dan belia memiliki rumah pertama tak kala baru memulakan kerjaya dan membina rumah tangga mereka. Program Rumah Perakku merupakan salah satu inisiatif daripada Kerajaan Negeri Perak di bawah seliaan Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak LPHP dan Pemberdayaan Kemajuan Negeri Perak PKNP serta mendapat kerjasama daripada sektor swasta, wajar diperluas kepada M40 khusus kepada anak muda dan belia dengan syarat-syarat yang tidak membebankan dan tidak menyukarkan mereka. Pertama, Manjoy ingin bertanya, secara keseluruhan, berapakah jumlah permohonan program perumahan rakyat Perak dan berapakah jumlah pemohon yang sudah berjaya memiliki rumah dari keseluruhan jumlah pemohon? Kedua, Manjoy ingin bertanya, adakah wujud SOP atau garis masa yang diperlukan pemohon untuk mengetahui permohonan mereka berjaya ataupun tidak, supaya ianya tidak menyebabkan pemohon tertunggu-tunggu dan tidak mendapat jawapan yang sepatutnya daripada pihak berwajib. Ketiga, Manjoy ingin bertanya, kekangan golongan muda belia memiliki rumah adalah disebabkan permohonan pinjaman bank. Lalu bagaimana kerajaan negeri mengadakan inisiatif membantu golongan muda kita ini? Yang berhormat timbalan yang dipertua. Keempat, kesihatan dan keselamatan. Seawal minggu pertama kami membuka pusat khidmat rakyat Dun Manjoy, pihak kami menerima aduan yang cukup banyak berkaitan tapak pengumpulan sampah haram, walaupun sudah ada papan tanda larangan dan cadangan pengurusan sampah yang lebih efektif. Saya pastinya juga menjadi masalah rakyat di kawasan-kawasan lain yang memerlukan suatu tindakan drastik dan komprehensif bagi jangka pendek dan jangka masa panjang.
Ianya melibatkan aspek kebersihan, kualiti kesihatan persekitaran penduduk. Keperluan penyediaan tong sampah besar, ia dikenali sebagai RORO, Roll On, Roll Off ini, di lokasi strategik yang memudahkan rakyat membuang sampah dan mungkin juga disekalikan dengan penyediaan rumah sampah yang lebih terurus. Di samping itu, penempatan tong sampah bersaiz sederhana juga perlu diperbanyak dan boleh diletakkan di tepi-tepi jalan yang memudahkan lori mengangkutnya. Secara lebih kerap yang boleh diambil contoh yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Terengganu, kaedah cara pembuangan sampah lebih efektif dan lebih tersusun. Selain itu, Manjui ingin membangkitkan isu berkaitan keselamatan jalan raya yang mesti diambil perhatian serius, termasuklah simpang-simpang utama yang melibatkan laluan trafik yang tinggi yang sangat memerlukan pemasangan lampu isyarat. Yang Berhormat Manjui, Percam mohon laluan bagi. Boleh? Okey. Isu sampah haram. Sila Percam. Okey, terima kasih kepada YB yang jiran saya. Okey, Bercam ini minta pendapat daripada YB Manjui ini. Soal dengan pungutan sampah ni, kita pun menerima cabaran yang sama. Tak kira Manjui ke mana-mana kita adun di sini. Jadi setahu saya konsesi punguti besar sampah ni setiap bulan PBT atau MBI ada membayar sebulan untuk seisi rumah RM6.80 kalau tak silap saya untuk kepada konsesi untuk pengutipan sampah di kawasan kediaman. Jadi setahu saya kalau dibandingkan dengan PBT di Alostar, mereka dibayar lebih daripada RM10. Jadi mereka dapat memberikan itu perkhidmatan yang lebih baik, lebih mantap. Sebab kalau kos yang diberikan kepada konsesi ini lebih baik, agar mereka boleh berlabur lori sampah yang lebih baik, lebih canggih. Sebab setahu saya ini konsesi di Ipoh ini mereka punya kadar itu sudah lama tidak dirombak semula. Adakah YB Manjui setujukah untuk tambahkan agar perkhidmatan pungutan sampah ini diperbaiki di negeri Perak? Terima kasih. Terima kasih. Percam, Manjui bersetuju dan mohon dimasukkan ucapan saya. Terima kasih, Percam. Selain itu, Manjui ingin membangkitkan isu berkaitan keselamatan jalan raya yang mesti diambil perhatian serius, termasuklah simpang-simpang utama yang melibatkan laluan trafik yang tinggi yang sangat memerlukan pemasangan lampu isyarat traffic light atau sistem pusingan U yang tidak menyukarkan pergerakan penduduk setempat. Antara lokasi utama dalam Dun Manjui yang perlu diberi keutamaan ialah pertama, persimpangan Taman Cepok Indah. Jika di sini, jika ada orang Cepok Indah, tuan-tuan maklum betapa lama orang di sana memerlukan traffic light. Hingga hari ini, banyak kemalangan berlaku di kawasan tersebut. Penduduk yang sangat ramai malah satu-satunya laluan keluar masuk penduduk Cepok Indah dan Cepok Sentosa yang seringkali berlaku kemalangan jalan raya di sini. Dalam makluman saya, pihak penduduk telah beberapa kali membuat permohonan agar dipasang lampu isyarat tersebut tetapi sehingga kini masih belum tercapai. Untuk makluman, baru ini pun ada juga kemalangan yang berlaku melibatkan orang yang sangat rapat dengan saya. Manjui berharap agar perkara ini dapat segera dilaksanakan demi keselamatan penduduk setempat kita. Kedua, persimpangan halaman Meru Permai yang memerlukan solusi yang lebih baik berbanding langkah sementara penutupan laluan dengan pemasangan batu penghadang ketika ini. Manjui mencadangkan supaya pihak berwajib untuk mempertimbangkan pemasangan lampu isyarat diwujudkan atau ada alternatif lain yang lebih baik untuk keselamatan pengguna jalan raya di sini. Ketiga, juga laluan utama Jalan Jelapang Cemor, khususnya berhadapan Seri Alumah, Sekolah Seri Alumah Cepok, memerlukan jalan penyelesaian terhadap ibu bapa daripada Cemor ke Meru Raya yang terpaksa membuat pusingan U yang agak jauh, lampu isyarat Taman Meru Perdana dan memerlukan tempoh masa yang agak panjang bagi tujuan untuk menghantar anak ke sekolah kerana trafik yang tinggi. Cadangan Manjui mungkin boleh disediakan jejantas dengan ruang kenderaan menunggu yang bersesuaian bagi memastikan keselamatan mereka terjamin. Ketika ini juga rakyat amat mengharapkan cadangan penyambungan jalan Meru Klebang Ipoh. Ini sangat penting kepada kita semua. Dapat direalisasikan dan secara langsungnya boleh memberikan impak positif kepada pertumbuhan ekonomi di Bandar Meru Raya. Malah menjadi laluan alternatif pengguna jalan Jelapang Cemor. Sudah tentu ia akan memendekkan jarak perjalanan dari Meru ke Klebang, mengurangkan kesesakan di persimpangan sedia ada di Pekan Cemor, merancangkan pembangunan perumahan dan kedai pejabat sepanjang laluan
dan meningkatkan nilai hartanah di kawasan tersebut. Hal ini secara tidak langsung ianya juga boleh memberikan keselesaan kepada masyarakat keseluruhannya dan boleh menjadi salah satu langkah ke arah mengurangkan kesesakan trafik dan kemalangan jalan raya. Sementara itu, demi keselamatan pengguna harian yang melalui jambatan Kampung RPT Cepo, Seri Kelebang, ianya perlu diberi perhatian segera melibatkan pembaikan dan penektarafan jambatan ini kerana keadaannya kini agak membahayakan. Beberapa kes yang berlaku yang menyebabkan kemalangan seperti tayar kenderaan yang tersepit di tengah keretakan jambatan. Sebelum kejadian lebih berbahaya berlaku, saya mohon pihak berwajib dapat mengambil tindakan segera dan besarlah harapan penduduk Kampung RPT Cepo dan Kampung Seri Kelebang agar perkara ini dapat disegerakan oleh pihak berwajib dan pasti ia akan membawa keselesaan kepada penduduk setempat dan orang ramai. Akhirnya, timbalan yang dipertua bagi minit-minit kecemasan, sukan dan rekreasi. Saya mewakili rakyat Dun Manjui khususnya amat mengharapkan pembangunan taman rekreasi rakyat dalam Dun Manjui dapat diberi keutamaan kerana ia sudah tertangguh sekian lama. Contohnya tuan-tuan sekalian, pusat perkelahan Lata Ulu Cepo, Cemor yang sangat indah merupakan kawasan perkelahan dalam Dun Manjui yang sentiasa menjadi tumpuan orang ramai untuk datang berrekreasi di sini. Saya difahamkan tidak lama lagi Lata Ulu Cepo akan kembali. Saya difahamkan tidak lama lagi Lata Ulu Cepo akan kembali dibuka dan sewajarnya ia terus dipelihara daripada sebarang pencemaran atau pencerobohan yang merugikan aset rekreasi negeri Perak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana penyelenggaraan kawasan rekreasi Ulu Cepo termasuk dalam bajet projek pembangunan dan naik taraf infrastruktur pelancongan kerajaan negeri yang telah diumumkan dalam bajet 2023 ini. Dan satu lagi timbalan yang tertua, sewajarnya kempen promosi terhadap Taman Rimba Keledang Sayong diperhebatkan. Tuan-tuan, di tempat kita ni banyak tempat-tempat yang indah yang boleh kita bangunkan. Sebagai destinasi pelancongan rekreasi yang sangat menarik, ianya terletak di tengah-tengah Bandar Meru Raya dalam Dun Manjui. Ianya dibangunkan dan diuruskan oleh Jabatan Pertuanan Negeri Perak. Manjui mencadangkan agar operasi pembukaan yang berterusan dapat dilaksanakan agar dapat menarik pelancong dan penduduk untuk hadir. Kerajaan juga perlu melihat apakah kaedah yang terbaik bagi mengekalkan pengoperasian yang berkala apabila tibanya musim tengkujuh. Hal ini kerana kepentingan eko pelancongan dapat disemarakkan dan menyumbang kepada bangunan negeri kita. Balan yang tua, sebagai penutup, saya mohon agar belanjawan 2023 yang dibentangkan ini dapat diberi penekanan kepada aspek pelaksanaan yang mesti dimanfaatkan secara adil kepada seluruh rakyat negeri Perak serta agihan yang saksama dan secukupnya kepada semua 59 orang ahli Dewan Undangan Negeri yang berada pada hari ini. Saya tutup dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah pada ayat 195 yang bermaksud, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Dengan ini Manjui menyokong pembentangan belanjawan 2023 Negeri Perak yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.